Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Suhana. Hari ini kita akan mempelajari bab 11, Gitar Semula. Objektif pembelajaran: menerangkan elemen gitar semula, menghuraikan kepentingan amalan gitar semula, menjelaskan melalui contoh aktiviti gitar semula dan membandingkan amalan gitar semula di negara lain. Apakah yang dimaksudkan dengan gitar semula? Gitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Elemen gitar semula terdiri daripada 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Reduce, kurangkan. Amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Sebagai contoh, menggunakan teknologi seperti penghantaran email bagi mengurangkan penggunaan kertas. Secara tidak langsung dapat meminimumkan penebangan pokok. Reuse, guna semula. Menggunakan semula barangan berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa dan untuk mengelakkan pembaziran. Contoh, mendermakan pakaian atau mainan yang masih elok kepada mereka yang memerlukan. Recycle, gitar semula. Amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan semula produk yang sama atau produk yang baru. Sebagai contoh, mengitar semula botol cecair pencuci untuk dijadikan bekas tanaman atau mengitar botol mineral untuk dijadikan bekas pensel. Kepentingan amalan gitar semula. Yang pertama, menjana pendapatan, iaitu menjadi punca pendapatan kepada pengumpul barangan gitar semula. Menjimatkan sumber semula jadi. Amalan gitar semula penggunaan kertas dapat mengurangkan aktiviti penebangan pokok. Oleh itu, dapat menyelamatkan sumber hutan. Mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Mengurangkan kesan rumah hijau dan mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan selesa untuk dihuni. Amalan gitar semula di Malaysia. Terdapat 3 amalan gitar semula yang dilaksanakan di negara kita, iaitu amalan 3R, bertemakan fikir dahulu sebelum buang. Amalan yang kedua ialah Hari Tanpa Beg Plastik, dijalankan di permis perniagaan setiap hari Jumaat dan Sabtu. Pulau Pinang merupakan negeri pertama melaksanakan kempen ini pada 6 Julai 2009. Penggunaan beg mesra alam, beg kertas dan plastik biodegradasi adalah alternatif bagi menggantikan penggunaan beg plastik. Dan amalan ketiga ialah pengasingan sisa di punca. Mula dilaksanakan pada 1 September 2015. Sisa pepejal diasingkan mengikut kategori, iaitu sisa gitar semula, sisa baki, sisa pukal dan sisa kebun. Amalan gitar semula di Jerman. Jerman mengamalkan ordinan pembungkusan melibatkan pihak pengilang dan pihak pemasaran, di mana pihak tersebut perlu mengutip semula bungkusan barangan daripada pelanggan. Dualis sistem Deutschland, semua kotak ditandakan dengan tanda hijau atau green dot oleh pengilang. Pengilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip semula kotak tersebut.
Cara memungut bahan terbuang untuk dikitar semula. Bahan terbuang yang boleh dikitar semula diisi ke dalam plastik berlogo Green Dot yang diberikan secara percuma. Kemudian plastik tersebut dimasukkan ke dalam tong kitar semula atau dihantar ke pusat pengumpulan. Amalan kitar semula di Denmark. Denmark merupakan negara yang berjaya dalam pelaksanaan amalan kitar semula. Sistem pengumpulan sisa yang dijalankan di negara ini adalah sangat efisien. 67% sisa dikitar semula. 28% dilupuskan menggunakan insinerator dan 5% dikembalikan ke tapak pelupusan sampah. Ini merupakan gambaran insinerator, iaitu alat untuk memproses sisa melalui proses pembakaran. Sisa pepejal yang dibakar di insinerator berupaya menjana tenaga elektrik dan haba. Insinerator juga dikategorikan sebagai salah satu teknologi hijau kerana selain menghasilkan tenaga, ia juga membantu mengurangkan impak kepada alam sekitar. Terdapat 6 program kitar semula yang dijalankan di Denmark, iaitu program pengembalian deposit. Kerajaan mengembalikan semula deposit kepada pengilang apabila pengilang mengitar semula produk selepas digunakan. Program cukai sisa. Cukai yang dikenakan kepada pihak yang ingin melupuskan sebarang jenis sisa. Program Waste 21 menjelaskan cara mengitar semula dengan cekap dan berkesan. Program subsidi sisa, bantuan keuangan kepada pihak yang ingin membangunkan teknologi kitar semula. Program cukai hijau, cukai kepada pihak yang hendak melupuskan sisa pepejal yang tidak mudah hancur seperti beg plastik. Program Alfred Bikin Joe Relson 1999 menguatkuasakan undang-undang berkaitan pengurusan sisa di kawasan masing-masing. Amalan kitar semula di Sweden. Revolusi kitar semula di Sweden adalah contoh terbaik yang patut dicontohi oleh negara-negara lain, di mana 99% sisa buangan domestik dikitar semula dan hanya 1% sahaja dikembalikan ke pusat pelupusan sampah. Sweden juga mengimport sisa dari negara lain untuk menjana tenaga elektrik. Antara amalan kitar semula di Sweden ialah pencegahan sisa. Penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian bagi mengelak pembaziran dan penghasilan sisa berlebihan. Pemulihan tenaga. Sisa domestik digunakan untuk menjana tenaga. 1 tan sisa buangan yang dibakar dapat menghasilkan 3 megawatt dan secara tidak langsung pemulihan tenaga dapat dijalankan. Pelupusan. Sisa buangan domestik dihantar ke kawasan pemulihan tenaga untuk dilupuskan. Sektor pembinaan perlu melupuskan sisa tidak boleh kitar semula menggunakan insinerator di tempat masing-masing. Guna semula. Perabot dan pakaian yang masih elok dihantar ke pusat guna semula. H&M memberi kupon ribat kepada penyumbang pakaian terpakai. Kitar semula. Penyediaan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan perumahan. Bahan kitar semula disalurkan ke kontena bawah tanah
bagi mengurangkan pencemaran bau. Amalan kita semula di Taiwan, Akta Pelupusan Sisa, mewajibkan pengilang dan pengimport melupuskan sendiri sisa produk yang dihasilkan. Kempen Kitar Semula, program yang dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar untuk memastikan persekitaran bersih dan sihat. Program 4 dalam 1 melibatkan kerjasama antara 4 pihak iaitu masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat Kitar Semula dan badan sukarela. Garis panduan Kitar Semula menerangkan panduan pengurusan sisa pepejal agar dapat diurus dengan betul. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih.